Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana Allah SWT masih kurniakan kepada kita nikmat yang paling besar, itu nikmat iman dan Islam, dan juga segala nikmat-nikmat yang lain yang mana masih dikurniakan kepada kita, termasuk nikmat berjalan, nikmat makan, nikmat minum, dan pelbagai lagi nikmat-nikmat yang lain yang mana tidak terhitung nilainya, yang mana jikalau kita ingin membayarnya maka tidak dapat dinilai kerana begitu besarnya nikmat yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana semalam pihak studio diminta untuk saya review balik tentang berkenaan dengan tajuk berkenaan amanah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan satu tajuk berkenaan dengan amanah. Jadi seperti mana yang disebut dalam firman Allah SWT tadi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk menunaikan amanah, memberikan amanah ila ahliha, kepada ahli-ahlinya, kepada para pakarnya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Dan apabila kamu berhukum di antara manusia, maka hendaklah kamu berhukum dengan hukuman yang penuh keadilan. Begitulah dalam hadis Nabi SAW menyebut, Addil amanah ila man i'tamanak wa la takhun man khanatak. Berikanlah amanah kepada mereka yang beramanah, yang mampu memikul amanah engkau. Wa la takhun man khanatak. Dan jangan berikanlah kepada mereka yang akan berkhianat kepadamu. Hadis ini disebut dalam Abu Daud. Dan juga hadis daripada Abu Dzar yang masyhur, apabila Abu Dzar radhiyallahu anhu meminta jawatan, maka beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa kamu tidak melantik aku sebagai amil, sebagai menjawat jawatan amil? Maka apa yang Nabi SAW beritahu? Nabi SAW beritahu, ya Abu Dzar, innaka dha'if. Wahai Abu Dzar, sungguhnya engkau ni seorang yang lemah. Ataupun dalam riwayat yang lain menyebut, inni araka dha'ifan. Sungguhnya aku melihat kamu ini adalah manusia yang lemah. Wa innaha amanah. Dan sesungguhnya jawatan itu adalah amanah. Wa innaha yaumul qiyamah khizyun wa nadamah. Dan sesungguhnya jawatan itu pada hari kiamat menjadi penghinaan dan penyesalan. Kecuali mereka yang akhadhaha bihaqqiha, mereka yang memberikan kepada hak orang yang berhak, dan wa'addalladzi alaihi fiha, dan mereka yang menunaikan
kepada yang berhak padanya. Jadi ini semua adalah berkaitan dengan amanah. Apabila disebut sebagai amanah, ia satu perkara yang begitu besar. Ia satu perkara yang begitu penting sekali. Kerana apa? Semua kita ni, apabila kita lahir ke dunia ini, kita telah memikul satu amanah. Apakah dia amanah? Amanah sebagai hamba Allah. Yang mana Allah SWT menyebut, "Wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidaklah aku menyembah, aku menciptakan manusia dan jin melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Ini adalah amanah kita, janji kita kepada Allah sebelum kita lahir ke dunia ini. Jadi apabila disebut berkenaan dengan amanah, maka di sana adanya tanggungjawab. Adanya tanggungjawab. Dan juga jikalau dilihat berdasarkan hadis ini, amanah itu bukanlah satu perkara kemuliaan, satu perkara tasyrif, tetapi satu perkara yang berat. Kerana apa? Kerana di dalam Al-Quran ada menyebut, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Mafhumnya, sungguhnya kami telah membentangkan amanah iaitu agama itu, 'ala as-samawati wal ardi wal jibal, kepada langit, wal ardi, kepada bumi, wal jibal, dan kepada gunung ganang. Fa abaina ayyahmilnaha, maka mereka enggan untuk memikulnya. Itulah menunjukkan bahawa betapa besarnya amanah, betapa besarnya tanggungjawab apabila dalam memikul amanah. Jadi amanah ini, jikalau dari sudut agama, adalah amanah kita selaku hamba Allah kepada Allah SWT, iaitu menunaikan hak-hak Allah SWT mengikut sunnah Nabi SAW. Dan juga amanah sebagai seorang ilmuwan misalnya, amanahnya adalah menyampaikan ilmu yang telah dipelajari dan tidak menyembunyikan ilmu tersebut, sama ada manusia suka ataupun tidak suka. Amanah selaku seorang yang berjawat di dalam jawatan, amanahnya adalah memikul tanggungjawab tersebut dengan sepenuhnya dan tidak mengkhianatinya dan tidak cuba untuk bermain pintu belakang dan seumpama dengannya. Dalam konteks sebagai sebuah syarikat, maka kita telah, apabila kita masuk dalam satu syarikat, maka kita telah diberi amanah untuk melaksanakan tugas. Jadi jalankanlah amanah tersebut, dan juga dalam masa yang sama hendaklah menjaga amanah yang mana syarikat telah bertanggungjawabkan kepada kita. Dalam masa yang sama hendaklah mengelakkan daripada terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang keji dan khianat seperti rasuah dan sebagainya. Dalam konteks perniagaan, amanah seorang peniaga adalah memberikan barang yang diminta seperti mana yang dipersetujui. Tiada haid, tiada persembunyian harga, tiada persembunyian charge, hidden charge, ataupun yang menyebabkan pelanggan tu berasa teraniaya. Seperti mana dalam firman Allah SWT, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Wailul lil mutaffifin. Celakalah wahai al-mutaffif, ni maksudnya orang yang
orang yang terlibat dalam sukatan dan timbangan, iaitu para peniaga kebiasaannya. Alladzina idza iktalu, siapakah yang celaka tersebut yang dimasukkan dalam Al-Quran? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, apabila mereka menyukat kepada untuk diri mereka, 'alan nasi yastawfun, mafhumnya apabila mereka menyukat untuk diri mereka, mereka mencukupkan sukatan ataupun timbangan tersebut. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menimbang dan menyukat, aw wazanuhum ataupun menimbang untuk mereka, itu untuk orang lain, untuk pelanggannya, yukhsirun, mereka merugikannya, mereka mengurangkannya. Maka Allah SWT menyebut golongan ini sebagai golongan yang celaka. Jadi inilah ayat Al-Quran berkenaan dengan kepentingan amanah. Dan Nabi SAW menyebut, seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, bilakah datangnya kiamat? Maka Nabi SAW tak menjawab sampai apabila akhir sesi tersebut. Maka Nabi SAW bertanya, siapakah yang bertanya tentang hari kiamat? Maka Nabi SAW menjawab, apabila amanah itu diserah kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran ataupun kiamat. Jadi inilah punca utama amanah, punca utama kehancuran, punca utama kiamat, iaitu dan juga hampirnya hari kiamat apabila amanah sudah tiada. Sudah tiada manusia yang amanah. Mereka semua hanya memikirkan tentang tembolok nafsu masing-masing. Tidak mengira harta itu sama ada halal maupun haram. Asalkan harta tersebut boleh memberikan mereka kemewahan, kesenangan. Asalkan harta tersebut boleh memberikan kepada mereka kebahagiaan yang disangka-sangka, maka mereka terus mengambil dan mereka tidak mempedulikan apakah sumbernya halal maupun haram. Jadi marilah sama-sama kita saling bermuhasabah diri kita. Sejauh mana kita menerapkan nilai amanah ini kepada diri kita, baik dalam bidang pengurusan masa, baik dalam bidang amanah terhadap Allah SWT, baik dalam bidang amanah kita selaku seorang ketua keluarga, baik amanah kita dalam pekerjaan kita. Marilah sama-sama kita bermuhasabah diri, menginsafi diri, dan kita kena sedar bahawasanya harta yang halal, harta yang baik akan menyebabkan doa-doa kita dimakbulkan, dan harta yang buruk, harta yang keji, harta yang datang daripada jalan-jalan yang diharamkan syarak akan menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Seperti mana dalam hadis yang masyhur daripada Muslim, seorang musafir yang dalam keadaan berkusuk masai berdebu, asy'atha aghbara, dalam keadaan berkusuk masai berdebu dan di dalam keadaan satu musafir yang panjang, dan dia menadah kedua tangannya kepada Rabb, ke arah langit, dan berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa mat'amu haram, sedangkan makanannya daripada makanan yang haram, wa malbasuhu haram, dan pakaiannya daripada sumber yang haram, wa mashrabuhu haram, dan minumannya daripada minuman yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan kesemuanya daripada perkara yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimanakah akan dikabulkan, akan diterima doa tersebut? Hakikatnya doa seorang musafir adalah dimakbulkan asalnya. Tetapi apabila sumbernya daripada perkara-perkara yang diharamkan syarak, maka ia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah diri kita sebagai seorang yang amanah, dan elakkanlah kita daripada seorang yang khianat. Kerana sifat munafik itu adalah sifat khianat, dan sifat seorang mukmin adalah sifat seorang yang amanah. Kita akhiri dengan
tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.